Pertama sekali saya menzahirkan simpati kepada YB Syed Saddiq dan kepada apa-apa saja tindakan, stand kami jelas, apa-apa saja tindakan yang tidak berakhlak, yang melanggar etika dan moral adalah tidak dapat diterima sama sekali. Termasuklah di dalam politik atau dalam mana-mana platform sekalipun. Dan saya suka apabila Dr. Sharifah sebut tadi, apabila kita bercakap tentang belia, kita kena bercakap tentang belia, bukan tentang politik. Sebab isu anak muda ni isu yang universal. Ia menyentuh lelaki, menyentuh wanita, tak kira siapa. Sebab itu saya kalau boleh, saya tak nak membazirkan masa yang diberikan. Saya nak ajak teman-teman semua untuk berfikir, apabila kita bercakap tentang isu anak muda ini siapa sebenarnya? Apabila kita nak bercakap tentang suara anak muda. Anak muda ini jangan kita spesifikkan kepada beberapa kerat pemimpin politik di kalangan anak muda sahaja. Kita kena refer kepada semua golongan anak muda dalam skala besar. Tak kiralah, sebabnya pekerja Foodpanda, pemandu Grab, pekerja kilang, profesional muda pun semuanya termasuk dalam kategori anak muda. Apabila kita nak bercakap sejauh mana suara anak muda didengari, kita kena tentukan apa masalah-masalah anak muda ini. Sejauh mana suara anak muda didengari bergantung kepada sejauh mana masalah anak muda diselesaikan, tak kisah lelaki, tak kisah wanita. Sebab itu saya nak merujuk kepada United Nations Youth. Ada satu artikel diterbitkan pada tahun 2018 yang mana kenapa saya refer kepada United Nations Youth artikel, sebab isu-isu anak muda yang dibangkitkan adalah sama dihadapi oleh kebanyakan negara termasuklah Malaysia. Antaranya isu halangan dalam pendidikan, isu pengangguran, peluang yang terhad dalam pekerjaan, termasuklah isu kemiskinan dan juga diskriminasi. Di Malaysia kita ada masalah dalam pendidikan, mungkin anak muda tak ada masalah untuk sambung belajar dalam peringkat ijazah pertama sebab ada PTPTN, ada MARA. Tetapi untuk sambung peringkat master dan PhD, kurangnya beasiswa. Isu pengangguran itu adalah isu yang sangat menyeluruhlah di mana-mana negeri, di seluruh negara. Isu pengangguran 5.5% kadar pengangguran merangkumi 860,000 anak muda yang menganggur. Jadi sekarang adakah masalah-masalah ini didengari? Adakah masalah-masalah anak muda ini diselesaikan? Itu menentukan sejauh mana suara anak muda didengari. Dan kita melihat kalau ikut Kerajaan Perikatan Nasional mungkin terlalu awal untuk kita berikan pujian melambung sebab baru 4 bulan. Tetapi dalam menghadapi krisis COVID ini, saya lihat isu pengangguran itu diberikan jalan penyelesaian. Antaranya seperti geran kas prihatin, bantuan 3,000 untuk SME, kan, membantu usahawan-usahawan yang kebanyakan yang terdiri daripada anak muda, membantu anak muda untuk survive dalam bisnes. Bantuan prihatin nasional 800 untuk orang bujang. Kemudian kerajaan membantu majikan-majikan untuk bayar gaji kepada pekerja-pekerja 1,200. Jadi saya ni berkawan dengan golongan marhin. Jadi saya tahu ramai kawan-kawan saya yang selamat daripada dibuang kerja, yang dijaga pendapatan mereka, tak hilang pendapatan apabila bantuan-bantuan gini diberikan oleh kerajaan. Itu kita pujilah. Tapi dari sudut pendidikan saya percaya masih banyak yang perlu ditambah baik. Dan apabila kita bercakap tentang suara anak muda didengari ini, saya selalu nak tegaskan bahawa kita jangan sempitkan skop kepada pemimpin-pemimpin politik sahaja. Sebab kalau kita refer kepada beberapa kerat pemimpin politik saja, maka kita telah meninggalkan beberapa segmen anak muda ke belakang. Betul, kita kena rangkumkan ke semua sekali. Mungkin cuma tajuk kita pada malam ini dia tertumpu kepada politik Malaysia. Ya, betul. Tapi sekarang ni politik mempunyai kaitan dengan semua perkara lah. Jadi sekarang ni saya nak kita memberi tumpuan kepada suara seluruh anak muda, melibatkan masalah anak muda. Jangan hanya tertumpu kepada isu-isu yang bersifat simplistik semata-mata.